Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Melaka United, yang mana Kedah menang 3-0 hasil jaringan dari Mardi 2 dan 1 daripada Fayyad Zulkifli. Pada perlawanan ni boleh dikatakan Kedah masih lagi menggunakan corak permainan yang sama berbanding game-game yang sebelum ni. Lebih kurang sahaja corak dan juga taktikal yang diterapkan oleh pasukan Kedah. Dan untuk pasukan Melaka, mereka menurunkan semua kesebelasan utama mereka tanpa seorang import pun, dan mereka boleh dikatakan ada beberapa gerakan menyerang yang hampir untuk menjaringkan gol, tetapi nampaknya kreativiti dan juga kualiti pemain-pemain Melaka gagal untuk tandingi pemain-pemain Kedah, terutamanya di bahagian pertahanan yang dijaga oleh Mak Vales dan juga Akmal Zahir. Okey, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah dahulu. Apakah perkara positif yang saya suka tentang pasukan Kedah pada perlawanan ni? Yang pertama adalah di bahagian pertahanan yang diketuai oleh Mak Vales dan juga bergandingan dengan Akmal Zahir. Untuk perlawanan ni boleh saya katakan Mak Vales dan juga Akmal Zahir bertindak dengan sangat cemerlang di barisan pertahanan. Daripada segi mereka punya cover up ruang-ruang kosong dan bagaimana mereka delay pergerakan lawan dan bagaimana mereka membuat man-to-man marking, telah membolehkan bahagian pertahanan pasukan Kedah tidak perlu bekerja keras untuk mengekang asakan-asakan dan juga serangan yang dilakukan oleh pasukan Melaka yang diketuai oleh Nur Syarul dan juga Wan Zaharul Nizam. So pergerakan Nur Syarul memang banyak terbatas lah apabila sering kali berjaya dipintas dan juga berjaya untuk dipatahkan oleh Mak Vales. Dan mereka juga bukan bagus sahaja daripada segi bertahan, tetapi Kedah juga bagus untuk involve daripada pertahanan untuk start the build up daripada bawah. So Mak Vales dan juga Akmal Zahir beberapa kali mereka bawa bola kepada bahagian tengah dan bermain dengan defensive line yang agak tinggi untuk memulakan mereka punya build up daripada bawah dan bagaimana mereka nak distribute ball ke bahagian hadapan. Dan mereka juga boleh berkomunikasi dengan baik antara Khairul Azrin dan juga Sarawak yang bermain di bahagian tengah. So back four pasukan Kedah semalam not bad lah, boleh dikatakan bermain dengan sangat baik, walaupun pihak lawan menurunkan pemain-pemain dalam, orang kata apa, pemain-pemain lokal sahaja tanpa ada pemain-pemain import, tetapi pasukan Melaka still lagi menunjukkan yang mereka boleh untuk menyaingi ataupun boleh juga untuk menyerang pasukan Kedah, dan Kedah memberi tindak balas yang bagus daripada hasil positif ketika bertahan dan juga dalam mematahkan serangan pasukan Melaka. Itu di bahagian dua center back. Manakala untuk bahagian full back, iaitu di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, Kamel dan juga Azmi Aris. Bagi saya untuk bahagian kanan mungkin Kedah boleh perbaiki lagi daripada segi untuk membuat overlap dan memberi support kepada bahagian winger di bahagian kanan. Sebab apa boleh dikatakan Kamel daripada segi contribution dia untuk involve dalam attacking agak kurang lah berbanding di bahagian kiri. Yang mana kita boleh tengok Azmi di bahagian kiri apabila dia melakukan overlapping ataupun memberi support kepada Mardi di bahagian kiri, memang Azmi adalah seorang player yang sangat cemerlang lah. Dia boleh buat dua kerja, bertahan boleh dan juga buat overlap pun boleh. Jadi di belah kiri pasukan Kedah ni di bahagian pertahanan lebih efektif untuk membantu bahagian serangan berbanding di bahagian kanan. Mungkin itu adalah taktikal, apabila Azmi naik maka Kamel akan stay kat bawah, ataupun kalau Kamel naik Azmi akan stay ke bawah. Tetapi daripada segi efisiensi ataupun daripada segi orang kata apa, efisien antara kedua-dua belah ni, antara belah kanan dan juga belah kiri, ketika Kedah menyerang lebih efisien ataupun lebih efektif apabila Azmi di bahagian kiri yang naik ke atas. So Kamel kena perbaiki sikit lah daripada segi untuk involve dalam build up ataupun memberi support kepada bahagian attacking pasukan Kedahan. So kita boleh nampak lah perbezaan bahagian kiri dan juga bahagian pertahanan kanan pasukan Kedah. Itu di bahagian defense department. Untuk bahagian tengah pula kita boleh tengok di first half Kedah menggunakan dua double pivot lah, senang cerita Khairul Azrin dan
dan juga Sarawak, dan meletakkan Syazwan Zainon sebagai attacking midfielder. Untuk game ni boleh dikatakan antara jarak Syazwan Zainon serta Sarawak serta Khairul Azrin, boleh dikatakan gap mereka agak terlalu tidak, orang kata apa, tidak selari dan juga tidak boleh link up dengan baik untuk menggerakkan bola di bahagian tengah. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok Syazwan Zainon dia banyak drop ataupun ke bawah ataupun bermain lebih deep untuk meminta bola kepada Khairul Azrin dan juga kepada Sarawak. Tetapi typical Khairul Azrin dan juga Sarawak ni adalah typical player yang lebih selesa dengan hantaran-hantaran jauh ataupun long ball. Jadi apabila Syazwan drop ke bawah, boleh dikatakan dia nak cuba bentuk link up play di bahagian tengah, kebanyakannya tidak menjadi sebab Sarawak dan juga Khairul lebih suka untuk bermain dengan long ball untuk mencari Ronald Ngah di hadapan ataupun untuk open di bahagian wide area bagi mencari Mardi. So agak tidak berkesesuaian lah. Dan di second half kita boleh tengok apabila Kedah melakukan beberapa pertukaran dan hasilnya Kedah membawa masuk Fayat, Syazwan Zainon dikeluarkan dan Mardi diletakkan di bahagian tengah. Jadi boleh nampak lah apabila Mardi bermain di bahagian tengah tu, barulah ada beberapa gerakan yang positif secara individu daripada Mardi sendiri dalam menggerakkan kawasan ataupun menggerakkan serangan di kawasan middle third pasukan Kedah berbanding ketika first half, yang mana Kedah lebih shock ataupun lebih seronok untuk menggunakan pendekatan secara long ball. Itu yang seterusnya lah untuk pasukan Kedah. Dan perkara yang positif untuk pasukan Kedah lagi adalah mengenai Mardi dan juga kemasukan Fayat. Boleh saya kata Mardi antara player yang cemerlang pada perlawanan semalam dengan 2 gol dan juga contribution beliau di bahagian wide area. Tetapi untuk perlawanan semalam kita boleh tengok Mardi dia bukannya bermain sebagai seorang typical winger yang mana dia boleh dribble untuk masuk ke dalam dan sebagainya. Tetapi Mardi lebih kepada sekarang dia punya corak permainan adalah lebih cuba untuk involve di bahagian tengah dan cuba untuk exploit ataupun cuba untuk menghubungkan diri dia di bahagian tengah berbanding buat larian-larian berbahaya di bahagian wide area ataupun bahagian sayap lah. Itu perubahan yang kita nampak pada Mardi. Dan waktu first half memang nampak lah Mardi lebih selesa apabila dapat long ball, dia akan cuba untuk masuk ke tengahan untuk buat inside running dan sebagainya. Berbanding di second half memang beliau diletakkan di bahagian tengah, barulah nampak contribution. Cumanya apa yang perlu diperbaiki oleh Mardi untuk next game adalah daripada segi kawalan bola beliau, yang mana boleh dikatakan beliau terlalu memegang bola dengan lama sementara nak tunggu kawan backup dan sebagainya. So benda tu boleh diimprove lagi lah untuk Mardi, bagaimana dia nak release ball terlalu dengan cepat dan bagaimana dia nak buka game kepada rakan-rakan dia balik apabila dia menerima bola. Manakala untuk Fayat Zulkifli, macam saya cakap selalu, beliau akan diguna pakai dalam sistem super sub, yang mana apabila Kedah dah mula leading 1-0 dalam berapa minit, 20 ke 30 minit yang terakhir, maka Fayat akan dibawa masuk untuk menggunakan kualiti yang ada pada Fayat daripada segi pacing, daripada segi ball control. Memang dia padu lah kan. Khusus malam bila kemasukan Fayat, kita boleh nampak lah beberapa gerakan yang dilakukan oleh pasukan Kedah menjadi apabila mereka cuba untuk menggunakan kepantasan yang ada pada Fayat ni. So Fayat masuk semalam, dia berjaya skor 1 gol dan dia juga miss chances yang di hadapan gol. Dia rembat lebih luar kotak apa, rembat melambung tinggi dan sebagainya. Tetapi kemasukan beliau telah memberi satu perubahan yang lebih positif lah untuk pasukan Kedah di bahagian wide area. Manakala untuk Al-Hafiz, bagi saya game ni dia agak tenggelam. Walaupun dia cuba untuk involve dengan beberapa gerakan, tetapi Al-Hafiz masih lagi tenggelam apabila dia tak boleh nak dapat bola dan terlalu isolated, terlalu bersendirian, dan dia tak boleh nak link up dengan baik antara bahagian tengah dan juga bahagian wide area. Tu sebab kita nampak Al-Hafiz juga cuba untuk involve diri dia di bahagian tengah, tetapi nampaknya dia gagal apabila waktu first half kita boleh tengok tengah Kedah tak apa nak hidup sebab lebih memfokuskan kepada long ball. Jadi apa yang perlu diperbaiki oleh pasukan Kedah untuk the next game? Macam saya cakap, antara kelemahan pasukan Kedah adalah mereka tidak mempunyai seorang pure number 10 ataupun attacking midfielder yang boleh create the game between the middle third dengan kawasan attacking third, dan ada orang yang menghubungkan connector ataupun nak cuba untuk link up antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Memang Kedah tak ada orang tu, walaupun Syazwan Zainon diletakkan di situ, tapi kita tahu Syazwan Zainon adalah typical winger, iaitu dia lebih more to wide area. So dia pun tak boleh nak buat something lah, sebab di bahagian tengah ataupun pure number 10 ni memerlukan seorang yang lebih kreatif, bagaimana dia nak switch play, bagaimana dia nak link up dengan
dengan baik bagaimana dia nak cari ruang buka game kepada pasukan Kedah. Dan untuk game ni juga kita boleh katakan Ronek Ngoh tidak berfungsi dengan sangat baik, yang mana Kedah lebih mensasarkan kepada long ball. Jadi memang kalau main long ball nak harapkan Ronek Ngoh digunakan physical appearance yang dia ada, nak gunakan kelebihan yang dia ada daripada segi fizikal dan juga body dia, memang susah lah, sebab pasukan pertahanan lawan walaupun bermain tanpa import tetapi mereka mempunyai defense yang kebal seperti Fadli Syaz, Haziq Fuad. So mereka senang untuk mematahkan gerakan-gerakan Ronek Ngoh secara solo. Jadi itulah yang Kedah kena perbaiki, bagaimana mereka nak cari pure number 10 dan bagaimana mereka nak cuba link up dengan baik kalau mereka nak menggunakan kelebihan yang ada pada Ronek Ngoh. Sebab taktik tu tak menjadi, dan Ronek Ngoh keluar pun mereka Kedah baru boleh skor gol, 2 gol. Waktu first half tu 1 gol, second half Ronek Ngoh keluar, Kedah skor lagi 2. So benda tu kena perbaikilah oleh pasukan Kedah, bagaimana mereka nak utilize potensial yang ada pada Ronek Ngoh dan bagaimana mereka nak utilize bahagian midfield dengan bagus ketika mereka menyerang. Sebab bahagian winger dengan defend dah orang kata apa, dah bagus dah. And tu untuk pasukan Kedah. Untuk pasukan Melaka, ada beberapa perkara yang boleh saya puji. Antaranya untuk pemain pertahanan, back four mereka bermain dengan bagus lah, walaupun ditewaskan dengan 3 gol. Tetapi secara overall Haziq Fuad dan juga Fadli Syaz, mereka menunjukkan satu corak permainan yang bagus daripada segi menghalang pergerakan pemain-pemain seperti Ronek Ngoh yang mana ada kelebihan daripada segi fizikal. Mereka berjaya patahkan. Lepas tu mereka berjaya untuk menghalang Mardi daripada bergerak bebas. Mereka push untuk Kedah cuba juga bermain di bahagian tengah dan sebagainya. Yang tu mereka punya yang saya suka lah, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mereka start the build up. Walaupun mereka menurunkan kesebelasan utama tanpa pemain import, tetapi kita boleh tengok pasukan Melaka bermain dengan agak baik ketika mereka melakukan counter dan ketika mereka melakukan serangan, terutamanya di bahagian kiri melibatkan Wan Zaharul Nizam, Syazwan Andik yang suka buat overlap dan sebagainya. Cumanya mereka tak ada beberapa quality player di bahagian hadapan yang boleh beat pertahanan Kedah, yang mana Mak Vales dan juga Akmal Zahir lah. So benda tu yang menjadi masalah kepada pasukan Melaka. Tetapi di bahagian middle third pun Fadil dan juga boleh dikatakan Fadil Idris bermain dengan sangat cemerlang apabila berjaya untuk melakukan kerja-kerja kasar dan sebagainya. Fakrullah diletakkan sebagai left wing pun not bad. Aris Naim yang pemain muda di bahagian kanan pun bagus juga. Cumanya boleh dikatakan in term of quality dan juga in term of the squad itself, memang Kedah ada kelebihan yang lebih besar berbanding pasukan Melaka. Memang nampak lah orang kata apa, lack of quality dan juga lack of movement serta fitness daripada pasukan Kedah dan juga Melaka yang membezakan kedua-dua pasukan ni. Maka pasukan Kedah boleh menang 3-0. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.